semua. Okay, kali ni akan nak cerita tentang sebuah jambatan di Sabah. Mungkin korang pernah dengar Jambatan Tanpa Ruli. Popular juga jambatan ni sebagai salah satu destinasi pelancongan, dan juga ada lagu dia yang popular tentang jambatan ni. Okey, jambatan ni ada kisah yang dikaitkan dengan jambatan ini berkaitan dengan percintaan seorang lelaki Inggeris dengan Sumandak di sana yang berakhir dengan tragis. Tak tahu betul ke tidak, tapi ada orang yang menyelam di dasar sungai tu pernah nampak cerucuk besi yang ditampal pada salah satu tiang jambatan itu yang terukir nama Sumandak tersebut. Jom akak ceritakan kisahnya. Tanpa Ruli merupakan sebuah bandar kecil yang terletak dalam daerah Tuaran di Sabah. Bandar ini telah wujud lebih 200 tahun yang lalu. Hari ini, kalau sebut je Tanpa Ruli, pasti akan terbayang jambatannya. Jambatan Tanpa Ruli memang terkenal dan dijadikan sebagai mercu tanda bandar tersebut dan juga lokasi pelancongan. Sebenarnya, pembinaan jambatan Tanpa Ruli ini telah dimulakan oleh orang Cina. Binaan asalnya berasaskan kayu dan tali. Ia dibina dalam keadaan tergantung merentasi sungai Tanpa Ruli. Tetapi, jambatan asal itu sudah tiada kerana musnah ditelan banjir besar yang berlaku sekitar tahun 1930. Sebagai ganti, sebatang jambatan baru sepanjang 200 meter telah didirikan di tempat yang sama. Jambatan baru ini dibuat oleh British pada tahun 1933. Ia lebih kukuh kerana dibina menggunakan simen dan besi. Apa yang menarik ialah kisah yang berlegal di sebalik pembinaan jambatan ini. Ketika jambatan kedua ini hendak dibina, Tanpa Ruli berada di bawah jajahan British. Dikatakan pada masa itu, seorang pegawai British bernama Robinson yang berkhidmat di Tanpa Ruli telah jatuh cinta dengan Solungkoi. Solungkoi ini adalah nama kepada seorang Sumandak atau gadis tempatan yang cantik di sana. Dipendekkan cerita, mereka jadi pasangan kekasih. Dalam masa yang sama, ada seorang pemuda tempatan bernama Intang pun menaruh hati juga pada Solungkoi. Tapi Solungkoi memilih Robinson sebab berwajah tampan dan ada pangkat. Dah tentu jauh berbeza dengan si Intang yang cuma bekerja sebagai kuli dan kurang daya tarikan. Semasa jambatan itu dalam pembinaan, Robinson bertanggungjawab untuk menyiapkan projek pembinaannya. Tapi Robinson jadi pening sebab banyak sangat masalah timbul. Jambatan yang dalam pembinaan tu selalu roboh dan rosak sebab banjir. Risaulah si Robinson ni. Kalau tak ada jambatan, susahlah pihak British dan penduduk nak berhubung dengan dunia luar. Suatu hari, Robinson suruh si Intang untuk siasat kenapa jambatan tu asyik roboh je. Intang yang percaya kepada benda-benda gaib pergi berjumpa dengan seorang odu-odu. Odu-odu ni lebih kurang macam nenek tua yang lebih kurang macam pawang dalam masyarakat kita. Odu tu memberitahu jambatan tu selalu runtuh sebab Tombu Akar marah kerana tapak pembinaan jambatan tu mengganggu kawasan tempat tinggalnya. Tombu Akar ni lebih kurang macam hantu air lah. Lalu Odu tu sarankan agar diadakan upacara untuk menjamu Tombu Akar sebagai tanda meminta maaf. Tapi walaupun upacara jamuan tu dah dibuat, pembinaan jambatan tu masih lagi bermasalah. Rupa-rupanya Tombu Akar mahukan nyawa seorang Sumandak yang cantik sebagai peneman di dalam air. Ketika tu, tak ada gadis yang lain lebih cantik selain Solungkoi, kekasih si Robinson ni. Intang pula yang berdendam sebab cintanya tak dibalas, cuba menghasut Robinson untuk mengorbankan Solungkoi. Robinson jadi bingung nak pilih yang mana, kejaya atau kekasih hati. Demi tugas, akhirnya Robinson terpaksa memilih untuk mengorbankan Solungkoi. Suatu malam, Robinson, Solungkoi dengan semua penduduk kampung berpesta sambil meneguk minuman memabukkan. Solungkoi pengsan dan bila dia sedar, didapati badannya sudah diikat dan tergantung pada tali untuk diturunkan ke bawah jambatan. Cara ni ialah syarat Tombu Akar yang mahukan mangsanya ditanam hidup-hidup ke dalam cerucuk jambatan. Masa tu Solungkoi menangis dan merayu minta dilepaskan, tapi tak ada siapa yang dengar sebab semua penduduk tengah mabuk. Solungkoi pasrah. Dia sempat membuat permintaan terakhir kepada Tombu Akar yang sedang menunggunya di dalam air agar bersumpah jambatan Tanpa Ruli tak akan kukuh dan akan terus roboh selagi tidak mengorbankan darah Robinson. Robinson pula kesal dengan tindakannya. Untuk mengenang kekasihnya itu, Robinson mengukir nama Solungkoi di atas plet besi dan melekatkannya di cerucuk jambatan di mana Solungkoi ditanam. Selepas itu, Robinson dilaporkan membunuh diri dengan membiarkan dirinya dilemaskan oleh Tombu Akar. Begitulah kisah seputar jambatan Tanpa Ruli ni. Ada yang mengatakan cerita ni hanya mitos semata-mata. Tapi ada ramai juga antara mereka yang pernah menyelam di Sungai Tanpa Ruli mengesahkan
plat besi yang terukir nama Solongkoi masih dapat dilihat sehingga ke hari ini. Cuma lokasi tepat di mana keberadaan plat besi itu terpaksa dirahsiakan atas faktor-faktor keselamatan.